Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita dah berpindah daripada kita dah habis membicarakan 10 tajuk hadis di dalam Usuluddin tingkatan 4, dan pada kali ini kita nak tengok berkaitan dengan pelajaran yang pertama dalam bab hadis bagi Usuluddin tingkatan 5, yang mana tajuknya adalah Ikhtisasullah bimafatihil ghaib. Ikhtisasullah bimafatihil ghaib, iaitu Allah pemilik kunci perkara-perkara ghaib, ataupun Allah yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib yang kita tak dapat nak ketahui, tapi semuanya itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita akan bincangkan itu ialah hadis daripada An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ma tughidul arham illallah wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah wa la ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ni dia anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda, yang mana maksudnya mafatihul ghaib khamsun, iaitu 5 kunci perkara ghaib. Kunci perkara ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Apa dia? Iaitu la ya'lamu ma tughidul arham illallah, iaitu tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam rahim ataupun dalam kandungan perempuan itu melainkan Allah. Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tiada siapa yang boleh mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah, dan tiada siapa yang boleh mengetahui bilakah hujan akan turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut illallah, dan tiada seorang pun yang mengetahui di negeri mana, di bumi mana dia akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah, dan tiada siapa yang boleh mengetahui bilakah hari kiamat itu akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 perkara yang kunci kepada ilmu ghaib, ilmu yang kita tidak nampak dengan panca indera. Kita akan bincang lepas ni. Sebelum tu kita tengok kepada rawi, ar-rawil a'la 'alal hadis. Perawi bagi hadis ni adalah ismuhu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurshi Al-Adawi. Al-Qurshi tu boleh tukarlah sikit, saya typo kat situ. Al-Qurshi.
Okey, yang mana nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab uh, uh, Al-Qurshi Al-Adawi. Okey, kemudian wafatuhu tufiya Abdullah bin Umar sanatun. Okey, Abdullah bin Umar ni dia wafat pada tahun 73 Hijrah. Dan pada ketika itu dia berumur 87 tahun. Okey, 87 tahun. Okey, nash'atuhu. Okey, apa dia punya sumbangan ataupun dia punya sedikit berkaitan dengan Abdullah bin Umar ni, aslama qadiman. Aslama qadiman ma'a abihi wa huwa saghir lam yablugh al-hilmi wa hajiru ma'ahu ila al-Madinah wa turabba bainal aknafis sahabah wa fi ahdanin nubuwah. Iaitu Abdullah bin Umar ni dia memeluk Islam pada ketika ayah dia juga masuk Islam. Dia masuk Islam apabila ayahnya Saidina Umar masuk Islam. Wa huwa saghir, dan dia pada masa tu masih dalam keadaan kecil. Dia masih kecil lagi pada masa dia memeluk Islam tu. Okey, pada ketika dia masih muda, masih kecil. Kemudian dia turut serta berhijrah ke Madinah. Pada peristiwa hijrah tu, bila Saidina Umar pergi, kan kita tahu sejarah ayah dia Saidina Umar ni, orang lain pergi hijrah secara sembunyi-sembunyi, tapi Saidina Umar ni dia siap declare, dia siap bagi tahu orang penduduk Mekah, okey, aku hari ni akan ikut apa yang Muhammad kata, seruan Nabi Muhammad supaya pergi ke Madinah untuk berhijrah. Okey, siapa yang nak halang aku silakan. Kalau rasa anak dia nak jadi anak yatim, ataupun kalau dia rasa bini dia nak jadi balu, okey, silakan. Itu kehebatan ayah kepada Abdullah bin Umar ni, Saidina Umar tu. Orang lain pergi secara sembunyi-sembunyi, takut musyrikin Mekah ambil tindakan, ditangkap, disiksa dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Umar, Saidina Umar tu dia siap bagi tahu. Dia buat announcement, dia kata aku nak pergi berhijrah ke Madinah. Siapa yang nak halang aku? Takutnya tak ada seorang pun orang musyrikin Mekah yang nak halang Saidina Umar ni, sehingga kan dia boleh buat announcement macam tu. Tak berani dia. Tak berani orang-orang musyrikin tu. Okey, kemudian Abdullah bin Umar ni juga dia ikut bersama dengan bapanya untuk pergi wahajir ma'ahu ila Madinah. Pergi bersama-sama dengan Saidina Umar ke Madinah. Okay, dan dia dibesarkan dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia membesar dalam kehidupan dia, culture dia dalam kalangan sahabat, dan dia hidup dalam keadaan yang di dalam madrasah Nabi. Maksudnya dalam kelompok ataupun dalam keadaan yang masa tu Nabi ajar dia, Nabi sebagai guru dia. Okey. Persekitaran nubuwah, ahdanin nubuwah, persekitaran nubuwah. Okey, kemudian akhlaknya, kana yaqumul lail kulluhu wa yulazimus siyam hatta amarahu an-nabi bitakhfif minas siyam wal qiyam. Okey, dan Abdullah bin Umar ni dia seorang yang suka bangun malam, melakukan qiyamul lail dan berpuasa, sehingga kan Nabi ada menyatakan kepada Abdullah bin Umar ni supaya kalau nak kurangkan pun boleh, sebab dah dia melazimi tentang perkara tu. Okay? Kalau kita bukan disuruh untuk mengurangkan, tapi kita ni disuruh untuk buat banyak lagi, sebab kita dah memang kurang untuk buat benda tu. Okey, sama-sama kita berubah ke arah kebaikan. Okey, kita teruskan. Okey, ni ma'anil kalimat. Okey, ma'anil kalimat. Yang pertama, ghaib ma'aba anil hawas, iaitu perkara-perkara ghaib ni adalah perkara yang kita tidak boleh kesan dengan panca indera
panca indera. Manusia biasa. Kita sebagai makhluk ni tak boleh nak kesan perkara-perkara gaib ni menggunakan panca indera. Okey, kemudian yang kedua tari itu tahmilu au tanqasuhu au tasqatuhu, iaitu menolak, ya, menanggung ataupun kekurangan ataupun jatuh. Kemudian yang ketiga maknil kalimat al-arham maudi'u takwinul janin, iaitu tempat pembentukan janin. Al-matar al-ma'un nazil minas sahab, iaitu hujan, air yang turun daripada awan. Kemudian as-sa'ah yaumul qiyamah. As-sa'ah adalah hari kiamat. Okey. Kemudian kita tengok kepada mafatihul ghaib. Okey, kunci perkara-perkara ghaib. Kunci perkara ghaib ada 5, kan? Kita baca dalam hadis tadi ada 5. Okey. Yang pertama, ma taghidul arham, apa yang tersimpan di dalam rahim. Yang kedua, ma fi ghadan, apa yang akan berlaku pada keesokan hari. Yang ketiga, mata ya'til matar, bilakah hujan akan turun. Yang keempat, ay ardi tamut, pada negeri mana, pada ketika mana kita akan meninggal, akan mati. Dan yang kelima, mata taqumus sa'ah, mata taqumus sa'ah. Ni pun salah juga, bukan takut. Bukan takut tu, takumu. Tukar huruf ta kepada huruf mim. Okey. Saya mohon maaf sekali lagi atas typo tersebut. Bila berlakunya hari kiamat. Itu 5 ni adalah kunci perkara-perkara gaib. Okey. Syarhul hadis ijmalan. Okey, huraian hadis secara umum. Okey. Hadzal hadis yurshiduna ilal umuril ghaibiyah fi hayatil insan wa min tilkal umur. Okey, hadis ini menceritakan ataupun membahaskan ataupun dia menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib dalam kehidupan seharian manusia. Dia apa yang sangat dekat dengan kita, tapi kita boleh alaminya sahaja tanpa mengetahui hakikat sebenar perkara-perkara tersebut. Okey. Kemudian di antara perkara berikut ialah, yang pertama, kullu ma ishtamalat arhamun nisa min zukur wa inasin wa ma'rifati ahwaluhum sa'adah wa shiqa'an, iaitu kita tak tahu semua perkara yang berlaku di dalam rahim seorang wanita. Sama ada apa yang berada di dalam rahim seorang wanita itu anak lelaki ke, anak perempuan ke, dan kita tak tahu apa yang berlaku di dalam dalam alam rahim tu. Kita tak tahu apa yang terjadi pada semasa berada di alam rahim tu. Okey. Sama ada dia kata sa'adah wa syiqa'an, bahagia ataupun derita. Okey, maksudnya kita ni memang kita tahu sekarang ni boleh scan, masa-masa mengandung tu dah boleh scan baby laki ke perempuan ke, tapi hakikat sebenarnya mesin ciptaan manusia itu bukanlah 100% boleh dipercayai. Kadang-kadang ada orang yang scan baby boy, tiba-tiba keluar anak perempuan, baby girl. So benda tu semuanya dilalui oleh manusia, tetapi hakikat sebenarnya hanya Allah sahaja yang mengetahui, dan kita tak tahu pun macam mana keberadaan semasa di alam rahim itu. Benda tu berlaku pada kita, tapi secara hakikatnya kita tak boleh nak ceritakan, tak boleh nak bongkarkan. Itu hanya dalam
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kullu kitrin minal ghaish wa huwa sababu rizqul insan, iaitu setiap air titisan air hujan itu ha, uh, apa kita tak tahu bilakah hujan akan turun, yang mana setiap daripada titisan hujan itu ialah menjadi sumber rezeki kepada manusia. Kita rasa hujan, kita tahu hujan, hujan turun, kita pernah rasa, kita pernah tahu, kita sekarang pun dah ada kaji cuaca kata itu pun tak sempurna. Tak sesempurna ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni adalah perkara gaib. Tak ada siapa pun yang tahu bilakah hujan akan turun. Dalam keadaan langit yang cerah, tak ada tanda-tanda nak hujan, tiba-tiba hujan turun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya semua tu adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada kaji cuaca, tapi tak semestinya perkara-perkara itu yang dikaji itu kemungkinan dikaji petang ni mungkin hujan, ataupun petang esok mungkin hujan. Tiba-tiba kita tunggu tak hujan pun, kita pun cakap menipulah orang yang kaji cuaca ni. Dia kaji cuaca, bukan dia yang menentukan hujan itu ataupun ribut ke apa ke akan berlaku. Dia cuma kaji mengikut ilmu yang dia ada. Tapi seperti yang kita bincang ni, semua tu perkara gaib ini adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada bandingannya. Tak ada siapa boleh lawan, tak ada makhluk yang boleh lawan. Okey. Kemudian yang ketiga, waktun qiyamus sa'ah. Bukan waktun tu, waktu. Huruf ta tertukar dengan huruf ta. Okey, tukar ya. Bilakah berlakunya hari kiamat? Okey. Ini adalah hari kiamat juga adalah perkara gaib yang tersimpan rahsianya, hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu, tak payah nak declare. Kita tak payah nak buat announcement lah, tak payah nak main nak buat teori sendiri. Aku rasa ni bila-bila akan jadi kan. Kalau kita tengok dulu macam filem, siapa yang tak pernah tengok lagi filem 2012 menggambarkan macam mana dunia pada hari perakhirannya. Dia nak ceritakan pada tahun 2012 itulah berlakunya kiamat. Tapi itu hakikatnya tak terjadilah. Kalau 2012 hari itu dah kiamat, maka tak adalah kita pada hari ni. Okay, so benda ni kalau orang tanya bila, kau agak-agak bila akan berlaku kiamat, so benda tu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jawab, kita tak tahu pun bila akan jadi hari kiamat. Tapi adakah kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ni bersedia untuk menempuh hari kiamat? Sama ada kita tempuh dengan di alam nyata, maksudnya kita dipanjangkan umur sehingga kita bertemu betul dengan hari kiamat, kita lalu, ataupun kita ni melalui kiamat yang kecil untuk diri sendiri dulu. Kiamat yang kecil tu maksudnya kita nak alami ataupun kita nak tempuhi di mana saat kematian tu, adakah kita dah bersedia? Okey, itu yang penting. Kemudian yang keempat, kullu ma yaktasabuhul insan fi ghadihi minal arzak, iaitu semua yang diperolehi oleh seseorang dalam kehidupannya pada masa hadapan. Ini berkaitan dengan apa yang tiada siapa yang mengetahui tentang apa yang akan berlaku pada hari esok kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni manusia, makhluk ni tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri esok. Kita ni tak boleh handle diri kita sendiri. Boleh jadi esok kita dapat rezeki yang melimpah ruah. Boleh jadi esok kita alami kerugian, ataupun kita ada ujian yang bakal menunggu kita pada hari esok hari. Dan bukannya seseorang itu boleh menentukan nasib dia pada esok hari. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hadis ni dia kita tentang makanu mautil insan wa waqtul mautuhu, iaitu berkaitan dengan perkara
tempat kematian ataupun waktu mati tersebut. Okey, dan kalau dalam hadis tadi apa dia sebut tiada siapa yang mengetahui bilakah tarikhnya akan meninggal dunia ataupun di bumi mana yang dia akan meninggal dunia. Maksudnya benda tu juga dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu pun. Boleh jadi apa kita hidup sekarang di satu tempat, boleh jadi kita mati di tempat yang lain yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. So siapa pun tak tahu. Maksudnya kita tak boleh lah nak pergi apa macam aku cop dah kat kubur ni lah nanti tanam aku. Okay? Macam kita tahu je kita akan mati kat sini. So tapi benda tu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita tak mati, kita tak meninggal di Malaysia. Boleh jadi kita apa waktu dan ketika dan tempat semasa berlakunya sakaratul maut kepada kita tu kita berada di bumi yang lain. Tak ada siapa yang tahu. Okay, itu sedikit penerangan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Okay, kemudian ma yurshidu ilaihil hadis. Okay, apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ni? Okay, yang pertama, isbatu jahlul insan an nafsihi mahman utiya minal ilmi, iaitu membuktikan bahawa jahilnya seseorang insan itu tentang dirinya sendiri. Tidak kira dia tu ada ilmu ataupun tak ada ilmu. Maksud jahilnya kita terhadap diri sendiri ni, apa yang akan berlaku pada dalam diri kita ni kita tak tahu pun. Rahsia tu kita tak tahu. Kita pernah melalui alam roh, alam rahim, tapi kita tak ingat pun bila keluar tu kita tak ingat. Oh dulu tak ada siapa pun yang cerita. Dulu masa aku duduk dalam perut mak aku tu, aku dalam rahim mak aku tu, aku macam ni. Tak ada orang cerita pun macam tu. Kita tak boleh nak kuasai diri sendiri. Kita pernah rasa hujan tapi kita tak boleh nak cakap petang ni mesti hujan, malam ni mesti hujan. Kita tak boleh nak cakap macam tu sebab yang tahu benda tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tu sebabnya manusia ni dia jahil terhadap dirinya sendiri. Kita tak boleh nak kuasai diri kita sendiri. Kita tak boleh nak tentukan rezeki kita banyak mana, berkurang ke bertambah ke, tak boleh. Okey, kemudian yang kedua. Innal umur ghaibiyat la ya'lamuha illallah. Bagi perkara-perkara yang ghaibiyat, yang ghaib ini, yang tak nampak, tak dapat dikesan oleh panca indera ni, tiada siapa yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, man manid doa bima'rifatil ghaibiyat fahuwa kadhib. Barang siapa yang mengaku dirinya itu mengetahui tentang sesuatu perkara ghaibiyat, dia tu adalah pendusta. Contohnya, dia kata dia ni boleh, seseorang tu dia kata aku boleh tahu tentang nasib kamu pada masa hadapan. Contoh macam penilik nasib. Tu adalah pendusta, penipu yang nyata. Okey, yang keempat, infaradallahu bima hasala fil arham min atwaril janin, iaitu hanya Allah yang mengetahui apa yang berlaku di alam rahim yang berkaitan dengan tahap-tahap janin tu. Okey. Cuma diceritakan bentuknya macam mana, terjadinya daripada segumpal darah menjadi seketul daging, kemudian dimasukkan tulang, maka dicantumkan isi-isinya, maka jadilah seorang bayi. Itu digambarkan dalam Al-Quran, tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Tak ada orang, semacam saya cakap tadi, tak ada orang yang cerita, okey, masa ni, aku ingat lagi masa tu aku segumpal darah, kemudian masuk daging sikit-sikit, masuk tulang, tak ada orang nak cerita macam tu. So, itu semua perkara-perkara gaib tu kunci tentang
apa yang berlaku di alam rahim dan sebagainya, berkaitan dengan bayi lelaki ke bayi perempuan ke, berkaitan dengan kalau kita tengok orang yang apa tak dapat anak, orang yang anak ramai itu macam mana. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak boleh nak mempertikaikan ataupun kita nak buat persoalan. Maksudnya kita kalau ditanya kau ni bila nak mengandung? Ha? Kahwin dah lama contohnya. Kita tak boleh nak mempersoalkan sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tengok orang yang ramai anak pun asyik beranak je kan. Itu pun dia mengandung, dia dapat anak itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak perlu nak persoalkan ataupun nak membantah. Itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha mengetahui. Okey, saya rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun perbincangan tajuk 1 bagi hadis subjek Usuluddin 3 kata 5 ni. Semoga video ni dapat membantu dan memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.